Startlah video ni. Mata saya ni. Kadang-kadang perubahan apa? Perubahan rabun dekat lah. Saya tadi sebelum rabun dekat, kepala sakit berapa hari. Lepas dah tahu dah rabun dekat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. 9:30 kita start. Minggu lepas kitab Idaman Penuntut ni kita dah habis tentang fardu wuduk. Selesai perkara-perkara yang wajib bagi wuduk. Perkara-perkara yang rukun dalam wuduk. Iaitu ada 6 perkara. Yang pertama niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan. Yang keempat sapu kepala. Yang kelima basuh kaki. Yang keenam tertib. Selesai dah kita bahas 6 perkara tu. Agak panjang, agak mendalam. Harap-harap selesai tentang wuduk. Wuduk rasa minta-minta tak ada masalah dah. Dalam hal bila kita nak mengamalkan ibadat wuduk. Hari ni kita sambung muka surat ke-8 iaitu sunat-sunat wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Sunat wuduk. Nombor 10. Maknanya sebelum ni nombor 9. Nombor 10 ni fardu wuduk. Maka yang ini 10A. Maka A ni masuk pada sunat-sunat wuduk. Maknanya 10 tu mewakili pada tajuk wuduk. Okey, kan? 10A. A huruf besar. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni ada kesalahan percetakan. Kemungkinan besar semasa Jawi nak dialih kepada Rumi, dia mungkinlah tulis ataupun type Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi pertikaian bahawa Al-Quran tak boleh tulis Rumi ni. Maksudnya kalau patutnya dia tulis kat sini. Tapi mungkin lepas dia dah tulis, dia akan tukar pada Jawi. Masa berlaku percetakan mungkin terlampau lama dia buat alih tulisan ni. Maka terlupalah dia. Maka tulis kat situ membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rumi. So, salahlah ini. Ini kena tukar. Ataupun membaca basmalah. Basmalah ni adalah Bismillah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk dalam sunat-sunat wuduk. Ada orang tersalah ataupun terkeliru ataupun dia dengar-dengar. Semasa hendak berwuduk, wajib
berniat semasa air menyentuh pada muka kali pertama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni sunat. Boleh faham? Jadi macam mana yang wajib? Apa beza menyentuh air ke muka yang sunat dengan yang wajib? Wajib niat. Macam mana keadaan, macam mana cerita dia? Termasuk dalam bismillah. Bismillah kena muka, air kena muka, sentuhan yang pertama, kemudian niat. Bermaksud berlaku 3 perbuatan, iaitu ucapan bismillah, bukan ucapan dalam hati, niat yang hanya dalam hati, air menyentuh pada muka, pada erti kata perbuatan berwuduk itu bermula. Salah. Bismillah yang basuh tangan tu, yang pertama kali tu, itu bismillah sunat untuk basuh tangan, sunat wuduk. Okey. Basuh tangan. Ada orang basuh tangan yang pertama, kan? Basuh sampai pergelangan tangan ni, sunat. Tapi dia basuh tangan saja-saja, tak niat sunat. Maka dia tak dapat pahala sunat. Nanti dulu tangan. Tadi cakap tangan. Saya cerita tangan lah. Basuh tangan, tapi tak niat. Yang kedua, dia niat. Ini adalah sunat wuduk. Basuh tangan ni sunat wuduk. Dia niat. Maka dia dapat pahala sunat wuduk. Tetapi sebelum basuh tangan untuk sunat wuduk ni, sunat baca bismillah. Macam tu cerita dia. Jadi bismillah yang ini, kalaulah kita berniat, bismillah itu permulaan bagi nak basuh tangan untuk sunat wuduk, berserta dengan kita nak ambil wuduk. Kita masuk situ. Tapi dengan syarat kekal niat kita sampai habis. Tak terputus. Apa dia? Niat. Niat ambil wuduk. Niat sunat? Jalan sekali. Bismillah. Bismillah jalan bila? Sebelum basuh tangan. Ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni baca dalam hati ke sebut dengan mulut? Kan? Bila dia kata baca dalam hati tak panggil baca. Baca itu syarat dia mesti didengar oleh telinga kita sekurang-kurangnya. Paling slow telinga kita dengar. Itu dia panggil baca. Banyak orang mulut tak bergerak pun. Tak tahulah dia boleh keluar suara ikut tekak, tak boleh. Dia kena keluar ikut mulut, maka dengar. Dipanggil membaca. Maka kalau dia tak baca bismillah, tak baca, maknanya dia sebut dalam hati, tak dapatlah dia sunat baca bismillah. Boleh tak? Komplikated tak? Rasanya senangnya kan? Kenapa keliru lagi? Sekarang ni dia kata, sunat wuduk. Ni tajuk kita sekarang ni, sunat wuduk. Maknanya banyak sunat. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu hendak memulakan basuh tangan, basuh tapak tangan. Bukan basuh tangan. Jadi basuh tangan tadi, yang ni. Sekarang ni nak basuh tapak tangan. Untuk sunat wuduk basuh tapak tangan ni. Sebelum basuh tapak tangan, sunat baca bismillah. Berbeza dengan sambil basuh tangan, baca bismillah. Kan? Kesama. Maknanya belum basuh lah. Air tak kena tangan lah. Maka kita ucap. Kan? Kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah. Kita belajar. Bismillah.
Bismillah. Nak makan pun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dah hilang. Allah yang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dah tak nak layan dia. Yang bismillah atas nama Allah sahaja. Sekarang yang kita nak buat ni, Bismillahirrahmanirrahim ni, sebelum kita basuh tapak tangan, kita pun sebut Bismillahirrahmanirrahim. Arti jalan apa? Niat apa? Boleh tak kita niat sunat uduk saja? Boleh. Maknanya niat tadi tak jalan lah. Tak apa kan? Tapi apabila sampai kita basuh muka nanti, kita kena niat. Bukan. Sekarang ni cerita satu pahala. Satu yang dituntut. Tak sama. Yang disuruh dengan baca bismillah, baca ayat kursi sambil wuduk. Boleh kan? Dapat pahala kan? Memang dapat pahala. Tak. Kan soalannya sama. Baca bismillah, baca Al-Fatihah. Kan? Soalan dia dituntut ke tak? Itu cerita. Tak dituntut. Nanti kita cerita lain lah. Nak baca ayat kursi ke, ayat Al-Baqarah ke. Bila tak dituntut, tak dituntut lah. Jangan masukkan. Okey, yang cerita bismillah yang ada ni, bila kita tak basuh tapak tangan, kita tak baca bismillah. Kita niat untuk sunat uduk. Kita basuh tangan, komor, masuk air dalam hidung. Masa nak basuh muka, kita nak niat untuk berwuduk. Masa tu kita bismillah dituntut. Jam tu pula. Betul lah. Yelah. Jadi bismillah tu dia sebenarnya tak susah pun. Takut cara saya terang jadi susah. Tak ada. Jadi ambil yang afdal, tapi risiko dia besar. Kaedah kita yang bahaya. Tapi bahaya satu cerita, ilmu satu cerita. Bahaya-bahayalah. Jadi bagi tahu dia, suruh baca dia 2 kali je. Nanti rasa. Kalau tak sempat bagi tahu mati, dia bawa ajar sesat. Takut dia tak faham, dia faham lain pula. Wajib baca bismillah pula. Okey, selesai. Jadi sebelum basuh tapak tangan, sunat uduk, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pun basuh tapak tangan. Basuh tapak tangan, kitab kita kata, sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim terlebih dahulu. Terlebih dahulu bila? Bukan sebelum basuh tapak tangan. Sebelum baca bismillahirrahmanirrahim, dia kata lebih sangat baiklah kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab kita ni kalau kita nak tulis balik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim nombor 1, bismillahirrahmanirrahim nombor 2. Sunat ni dapat pahala sunat, Nanti 30 tahun buat ambil wuduk, tak dapat pahala sunat ni 30 tahun kan. Rugilah. Kemudian basuh tapak tangan. Basuh tapak tangan ni sunat. Maka memulakan basuh tapak tangan ni mula. Tapi yang sebenarnya bukan basuh tapak tangan. Nak basuh sunat. Sunat basuh tangan yang ni sampai pergelangan ni. Basuh ni. Yang ini sekali. Yang ini tak ada kanan dulu, kiri. Dia sekali. Dia cara dia macam ni. Boleh? Sunat 3 kali. Tapi yang ni belum cerita lagi. Dan kemudian, kalau suka, ni ulama' dia tambah doa-doa ni. Kalau suka, elok ditambah. Lepas bismillah tadi, baca. Alhamdulillah a'lal islami wa ni'mati.
Yang ni. Alhamdulillah fil islami wa ni'mati. Yang pertama, kita mengucapkan pujian kepada Allah yang mengurniakan kita Islam sebagai nikmat. Ada orang tengok Islam sebagai menyusahkan atau bala. Ada. Kita kalau boleh, janganlah. Kita anggap, kita puji Tuhan ni, puji tau, bukan bersyukur. Banyak orang, Alhamdulillah ni dia syukur. Alhamdulillah ni kena puji. Ya Allah, engkau ni hebatlah bagi aku. Jadi aku dalam Islam. Islam ni sebagai nikmat. Aku boleh merasa banyak-banyak perkara nikmat dalam Islam. Itu yang pertama, puji. Kemudian puji lagi sekali kedua. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran wal islam manuran wa rabbi a'udzubika ni sampai nuran. Ya, artinya segala puji bagi Allah kerana telah mengurniakan kami agama Islam dan nikmatnya, nikmat daripada Islam tu. Kemudian segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air. Oh, ni air. Ni apa dia kata? Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran. Tahuran ni air. Wa islama, dan menjadikan Islam itu cahaya. Oh, ni nuran. Habis titik kat situ. Kena titik ni. Nanti kan sambung. Nuran. Kemudian sambung. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ni sambung pula. Wahai Tuhanku. Dia panggil kat sini. Rabbi. Rabbi. Dia seolah-olah berinteraksi. Rabbi. Tuhanku. Rabbi dengan ilah ni beza. Rabbi ni Tuhan. Ilah ni Tuhan yang berhak disembah. So banyak doa-doa kita nak panggil Tuhan kita, kita nak seru Tuhan kita sebut Rabbi. Tuhan aku. Rabbi tu Tuhan aku. Maka dinaikkan taraf daripada Tuhan jadi Tuhanku. Tapi Tuhanku yang bentuk Tuhan. Bukan Tuhanku berbentuk ilah. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada godaan syaitan. Dan aku wa'udzubika rabbi an yahzurun. Dan aku berlindung denganmu daripada mereka. Mereka ni yang syaitan tadilah, syaitan. Yang hendak hampir dengan aku. So doa ni bagus untuk diamalkan dalam perkara-perkara lain. Kita nak ambil wuduk ke, kita nak sembahyang pun boleh juga. Kita nak pergi keluar ke mana-mana pun baca doa. Kemudian, jika tinggal membaca bismillah pada permulaannya, sekali pun sengaja. Koma. Kat situ taruh koma. Sengaja koma. Boleh tak? Koma. Dah koma tak? Jika tinggal membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, pada permulaannya, sekali pun sengaja. Sunat dibaca pada pertengahannya. Tetapi tidaklah dituntut membacanya lagi apabila telah selesai wuduk. Okay. Jika tinggal ni, maksud dia dalam bahasa lama ni, tertinggal. Tulis itu tertinggal. Jika tertinggal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni baca penuh lah. Basim. Bismillah. Jika tinggal membaca Bismillah pada permulaan, maka permulaan tadilah. Masa yang nak basuh tapak tangan tadi. Sekali pun sengaja. Okey, dia ada dua cerita. Satu, kita tertinggal. Makanya tak sengaja tak baca bismillah. Tertinggal. Kemudian tengah-tengah kita basuh kepala ke basuh kaki, kita teringat. Maka sunat dituntut kita baca bismillah. Masa kita tak tertinggal tu. Masa kita teringat tu. Jangan, alah aku dah terlupa. Jangan pergi ambil air sembahyang balik. Sebab ni sunat. Dan
Dah tertinggal, biarlah. Bukan. Tengah basuh kepala, tengah sapu kepala ni. Alah, lupa bismillah. Bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lah tengok pelik. Pasal baca bismillahirrahmanirrahim. Basuh kepala. Itu tertinggal. Tengok ayat dia. Jika tertinggal, tinggal ni dia ada dua cerita. Satu tinggal kerana sengaja, satu tinggal tak sengaja. Tinggal juga. Jika tinggal membaca bismillah pada permulaannya sekali pun sengaja. Okey, sekarang sengaja pula. Sengaja. Punyalah malas nak baca bismillah. Nak baca bismillah. Ngantuk pagi-pagi. Basuh tangan, basuh muka, basuh kepala. Maka dituntut untuk dapat sunat, baca bismillah. Masa tengah basuh kepala ke tengah basuh kaki? Tadi saja je kita nak baca. Sekarang nak baca sekarang lah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Dituntut untuk dapat sunat. Pahala sunat. Jadi sengaja atau tak sengaja? Beres? Ada soalan? Patutnya ada soalan. Apa pasal pula tiba-tiba sengaja dengan tak sengaja sama? Kenapa? Jadi, sekarang kita saja tak baca. Lepas tu kenapa dituntut baca tengah-tengah? Masa kita... macam tu. Faham cara fiqh macam tu. Dia tak, kau dah tak baca, tak boleh baca. Tak baca. Ataupun, tak sedap lah, tak baca. Ambil wuduk balik lah. Membaca. Jangan salah lah. Membaca. Sama lah takbir tu. Allahu Akbar tu. Ni banyak orang kalau pergi. Tak ada bunyi apa. Nampak membaca tu kena keluar suara. Tu baca dalam hati pada syarat tak panggil membaca. Baca Quran baca dalam hati tu tak baca. Kita dah ngaji tandas. Tandas mana? Tandas tu tempat yang buang tu. Tu tandas. Bukan satu bilik air yang tu. Nak kena repeat balik ni. Maksud. Nanti masuk. Boleh. Tak ada perkara yang membatalkan. Kalau perkara yang nanti kita ngaji, perkara yang membatalkan wuduk, telanjang. Tak ada. Sabar. Okey, tak tanya Pak Wahab. Kalau setiap kali kita ambil anggota pada tu, kita baca bismillah. Masa aku tanya baca bismillah, masa dokomo baca bismillah, masa baca buka baca bismillah, masa baca kedua tangan baca bismillah. Kepala boleh tak? Sunat tak sunat? Sunat juga tak malas tu. Kita tanya, sunat tak baca semua tu? Boleh tak? Makruh kah? Sunat kah? Jadi kita cakap masa basuh tangan dan juga masa nak basuh muka kan. Sekarang kita buat setiap kali yang nak kumur bismillah. Bismillah juga. Kita nak basuh kepala pun bismillah. Kalau begitu lah. Jadi kita sengaja buat ni, kita sengaja nak buat. Yang batal je bayang. Betul batal lah. Kemulaan nak basuh tangan, kemulaan nak kumur. Kita baca. Niat tadi kan ada cerita. Niat pada permulaan. Niat wajib. Ya ini bismillah sunnah. Basuh kaki pun bila nak basuh kaki kita pun bismillah. Boleh tak? Sunat ke apa? Itu sebenarnya sebab dalam dia bercerita tentang basuh tangan, permulaan basuh tangan. Dan tadi kita bercerita permulaan basuh muka. Dan niat itu lain. Kita membaca bismillah. Tapi kalau kita saja kita nak baca bismillah pada tiap-tiap kali kita buat membasuh anggota tu. Boleh tak boleh? Sunat tak? Makruh tak? Kalau boleh buat lah. Kita dalam kitab ni tak sebut. Sebab tak cuba tanya Pak. Boleh. Takkan haram baca bismillah. Haram. Jadi tak akan pergi. Boleh tak boleh. Cuma persoalan sekarang bukan boleh tak boleh. Makruh tak makruh bukan. Soalan dia dituntut atau tak dituntut. Tak dituntut. Yang dituntut masa mana?
Ah, Tapi kalau kita baca juga, tak boleh lah. Boleh lah. Saja tes. sama macam tadilah nak baca Al-Baqarah ke, nak baca Fatihah sambil bunyi tu, boleh lah. Bukan kata, tak boleh lah, batal. Bukan. Tapi tak dituntut. Ha, Al-Baqarah 2 jam. menyanyi tak? Menyanyi. Cakap menyanyi boleh tak? Kita basuh tangan. Lepas tu sebelum kumur, oi, mana kau? Kita pun kumur. Boleh tak? Sunat dah, makruh ke haram? Ha? Makruh pula. Tak, itu tak membatalkan wudu. Tak boleh kan? Ha? Tak boleh. Tak boleh pula. Tak boleh. Tak boleh. Kita basuh tangan. Tiba-tiba kawan lalu. Boleh salam. Waalaikumsalam. Lepas tu kita pun kumur. Saya ambil daripadanya. Kan? Dia kata sebaik-baiknya masa ambil wudu tu yang bercakap. Itulah sebabnya. Memanglah kita cakap. Tapi kalau kita buat benda tu, apa jadi? Batalkan wudu kita. Wudu tak batal. Tapi tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh tu macam mana? Haram ke? Makruh ke? Tak ada harap tak. Tapi ada boleh Nabi kan dengar kan Nabi tengah ambil wudu sahabat bagi salam. Nabi tak jawab, terus salam jawab. Tengah tu. Sampai habis Nabi dah habis wudu pun Nabi jawab Waalaikumsalam. Maksudnya kenapa kau tak jawab salam tu? Aku lagi suka katanya dia maknanya dia yang saya faham lah dari hadis tu, mana Nabi nak selesaikan satu perkara tu dulu baru dia jawab salam. Saya faham lah. Sunnah. Ha. Tapi kalau kita bercakap antara satu perbuatan wudu tu, kita bercakap. Kan? Kata isteri kita panggil lah. Nanti kejap lah tu kita habis wudu ni. Kita pun sambung baca muka. Kan? Ada awak? Soalan tak jawab, dia tanya lagi. Ha. Boleh. Tak boleh tu haram ke? Jangan cakap lah. Syarat dia kena letak hukum. Ha. Apa masalah bercakap dengan orang atau bercakap seseorang tu? Apa ini? Tak nak putus. Kalau putus, niat je. Niat masa nak basuh air kat muka. Lepas dah basuh muka, dah boleh bercakap dah. Itu perkara yang tak dituntut. Tu cakap nak baca Al-Fatihah sambil berwuduk ke, nak baca ayat Quran ke, nak. Boleh. Yang kaitan dengan Bismillah. Ini yang kaitan dengan perbualan dengan orang luar. Maknanya boleh buat, tapi macam orang cakap tadi, apa? Tak elok lah. Kul sunnah yang habiskan untuk baru bersuara. Cakap ni boleh cakap ni. Itu nak pasti tu. Bila orang tanya kita cakap makruh. Kita tanya kita, orang cakap batal wudu. Tak ada cerita makruh bercakap masa wuduk, tak ada. Tak batal tu satu hal, tapi meletakkan makruh tu kat mana hukum dia? Tak ada hukum makruh dekat sini. Tak ada sebut. Jadi disuruh ke bercakap? Tak dituntut supaya bercakap. Dia yang sekarang ni, yang tertukar kat mana tau? Semasa kita niat yang pertama, semasa basuh tangan untuk sunat wuduk tu, kita niat sunat wuduk, sunat. Satu lagi kita niat wajib yang wuduk yang besar. Yang kita tak bercakap kenapa? Sebelum sampai dekat muka air, kena dekat muka ni, kalau kita bercakap, terputus kita niat. Jadi bukannya kata kalau nak bercakap, bercakaplah. Terputus niat, putuslah niat. Bolehlah cakap. Bukan maksudnya disuruh bercakap. Maknanya kalau bercakap pun, niat dah jalan. Boleh juga. Dekat situ takut keliru.
Kemudian kemudian soalan cikgu tadi. Sekarang ni macam mana bismillah yang tiap-tiap kali buat bismillah tu? Perkara tu tak dituntut. So kalau nak buat amalan setiap kali baca dia ada doa dia. Kadang ada baca doa baca basuh muka dia ada doa dia. Dapat pahala. Dapatlah pahala berdoa, pahala bismillah, tapi tak dituntut. Macam tu juga makan. Yang aswak, dia kata baca bismillah. Tak disuruh. Ha. Tiap kali suap bismillah, tiap kali suap bismillah. Tak dituntut. Tak ada masalah. Apa masalah pergi dituntut pula? Memanglah tak dituntut supaya bercakap. Siapa suruh bercakap? Tak ada. Tak dituntut ni maksudnya, macam cikgu cakap tadi. Setiap kali dia basuh muka, pertama dia dah bismillah. Lepas tu yang kedua bismillah. Sampai basuh kaki bismillah. Dapatlah pahala mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak dituntut. Tak dituntut tu, tak ada syarat tak suruh. Nabi tak buat macam tu. Tak disuruh. Kalau siapa baca bismillah, bagus. Tapi kalau baca buat juga. Dapatlah pahala bismillah tu. Dapatlah fadilat dia. Kalau ada kelebihan-kelebihan tu, dapatlah. Tapi tak dituntut. Itu je. Sekarang kita cerita syarat. Kalau dia dapat kelebihan tu, itu dah masuk cerita lain lah. Tiba jadi wali ke, boleh terbang ke apa kan. Buat amalan setiap kali semua wuduk, bismillah. Lepas tu boleh terbang. Yang tu cerita lain. Kan? Tapi bismillah tu tak dituntut. Cuma jangan tertukar. Tak elok lah. Tapi kalau kata yang tak elok, sekarang ni kita ngaji fiqah. Fiqah kita ni fiqah tulen. Fiqah asli. Fiqah piau. Jadi, kalau orang cakap, tak elok lah tengah wuduk korang ni cakap-cakap berborak-borak pasal politik. Tak ada adab bukan fiqah. Sah ke tak? Fiqah ni sah ke tak? Fiqah ni adalah satu manual bagaimana kita nak menyembah Tuhan. Maka kita menyembah Tuhan sah. Sah. Cuma bila kita ngaji akan datang, baru kita masuk dalam perbahasan tasawuf sikit-sikit dalam fiqah ni. Macam kita belajar semayang, satu syarat wajib. Wajib kau Islam, barulah wajib semayang. Wajib akil balik semua. Kemudian baru syarat sah. Syarat sah kena ada wudu, kena ada kiblat. Bila dah habis syarat, kena tahu rukun. Rukun, kita pun mengaji rukun. Dah. Ini semua untuk sah. Ada satu lagi yang kita kena ngaji. Dia panggil syarat qabul. Yang ni baru masuk tasawuf. Macam mana nak masukkan solat kita duduk dalam kategori boleh qabul. Boleh diterima. Duduk pada list yang diterima solat tu. Itu satu cerita lain lah. Yang tu baru masuk adab tadi. Tak ada adab. Kata kita bagi tetamu makan. Pinggan apa tak ada, kita pun ambil. Letak nasi semua atas meja. Aku bagi makan kan. Sedap-sedap lagi. Udang lagi. Besar-besar. Kambing lagi. Tapi yang tu kan tak ada adab. Tapi sah tak saya bagi korang semua makan daging, makan kambing? Sah. Tapi adab ya. Lepas tu orang tak datang dah lah. Datang Pak Wahab. Dia bagi kambing letak atas meja. Ambil pelepah. Kalau letak daun pisang pun boleh lah. Dia letak je atas ni. Bersih. Bawa cakap, aku dah basuh dah semua pakai klorok. Itu semua nak membuang adab lah tu. Apa? Shell out. Shell out. Yang itu akhirnya menjadi hilang adab. Kalau zaman dulu saya ingat, orang tua-tua, bila dia hidang air, dia kena ada piring. Piring ni adab. Kalau itu tidak digalakkan, nanti kita tengok pasti atau macam apa. Tapis semua dah tukang beramai-ramai. Tabligh. Ini kita cerita menghormati tetamu. Tabligh tu pasal tetamu ke pasal makan bagaimana? Itu makan, bukan tetamu. Yang ni cerita kita hati kita nak menghadap Tuhan. Tadi kan cakap sambil-sambil wudu, sambil-sambil nak sembahyang cerita politik, diri lagi cocok-cocok pinggang orang sebelah lagi. Nak menghadap Tuhan ni.
Aku sembahyang sah apa? Kan adab tu tak ada. Sebab sebelum, kalau nak masuk pada syarat qabul, sebelum nak solat tu, dia kena duduk beberapa minit, duduk dalam keadaan takut pada Allah, yang solat aku ni, penyembahan aku ni, pengadapan aku ni, takut Allah tak terima. Patutnya itu adab dia. Itu ilmu lain lah, bukan ilmu fiqah. Jadi kadang-kadang orang Melayu, dia kaya dengan tasawuf. Diserapkan dalam masyarakat. Semua cerita tasawuf. Jadi masalah bagi mengaji fiqah. Bila mengaji fiqah, dia bawa pergi ke tasawuf. Mengaji fiqah, bawa ke tasawuf. Akhirnya yang sah ni tak selesai-selesai. Sahkan dulu. Lepas tu baru pergi pada adab balik. Tapi orang Melayu ni, ulama' dah letak semua pasal adab. Sampaikan untuk menghadap Tuhan macam tu, dia ajar nak menghadap tetamu datang, kena ada piring, kena letak pinggan. Letak piring, cawan kena ada piring. Kalau tak ada piring, orang tua punya mengamuk je. Alah, piring je pun dia punya kecoh. Rupanya, tasawuf pada orang tua-tua dulu, piring tu adalah satu lambang kita, bagaimana adab kita dengan Tuhan. Kita menterjemahkan dengan tetamu. Tengok kalau orang dulu kan, kalau tetamu datang, wah, apa semua dalam dapur dia buat keluar. Makan ni kan. Bukannya dia kaya, bukan. Ikan kering pun makan. Nasi dah kenyang tak apa. Masak nasi tu. Padahal dia sendiri pun tak ada. 2-3 hari lagi ke bulu lepas ni. Dia bagi juga. Sebab apa? Yang tu adab dia dengan Tuhan. Maka kayanya dengan tu, maka orang pun cakap, apa orang datang tak buat air? Yang kita cakap, dah tanya dah. Pak Wahab nak air? Tak nak, tak buat lah. Yang tu bukan adab. Tu adab. Jadi adab jangan masuk sini. Ya, mereka nanti habis nanti. Tapi kena letak juga, Pak Wahab ni tuan rumah ke kita tuan rumah? Ada cerita lain. Tadi dia suruh potong, dia sambung. Ada satu lagi. Dia kadang-kadang air ni panas kan. Nak cucuk kan tu letak dalam piring. Habis tumpah. Kita sambung. Masuk ke lain ada. Tetapi tidak ditutup bacanya apalagi telah selesai wuduk. Jadi, sekarang ni baca bismillah tadi masa sunat wuduk basuh tangan pertama. Kalau bismillah sekali lagi, yang masa bismillah yang kita nak niat tu, sunat balik. Kalau terputus. Kalau tak terputus, afdalnya terus sampai habis, kekalkan niat. Kita tadi yang awal masa kita basuh tangan yang sunat tadi. Walaupun kita sengaja, walaupun kita tak sengaja, bila teringat kita bismillah. Sebab bismillah tu sunat. Jangan bismillah tu kata wajib pula. Tetapi tidaklah dituntut membacanya lagi apabila telah selesai wuduk. Dah habis dah basuh kaki kan. Masuk langkah dekat sejadah. Alamak, tak bismillah. Tak tu. Kita membaca bismillah. Bismillah. Bacalah 10 kali. Tak dituntut. Sebab dia punya tempat tu tak duduk kat situ. Tempat dia baca awal. Ataupun kalau awal tak dapat, macam kita makan lah. Kalau Nabi ajaran, lepas makan-makan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi cakap apa? Bacalah bismillah di awalu di akhiru. Bermaksud Allah ini awal dah Allah itu akhir. Jadi kita yang terlambat ni, aku yang terlambat. Tuhan tak pernah terlambat. Tapi kalau nak faham tu, eloknya lalu pada jalan tauhid. Allah itu qidam lagi baqa. Tu bismillah di awalu di akhiru. Maka kita makan ni memang tak ada dia sejak azali tadi kan. Kita serah balik kat Tuhan. Maka kita makan tadi, kalau bertemankan syaitan tadi, batal lah semua. Maknanya daripada awal pun memang syaitan dah tak datang lah. Sebab kita bismillah tengah-tengah dekat ujung sebelum habis kita makan. Contoh gitulah. Lari sikit. Lari memang lari lah ni. Nanti sabar. Bismillah ni, yang faham apa? Bismillah ni sunat tu wajib. Yang faham? Yang agak-agak. Bismillah yang baca Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbilalamin. Soalannya, bismillah tu wajib ke sunat? Boleh? Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, cuma ada 2 yang tak ada bismillah. Ada satu surah aja yang surah At-Taubah aja yang tak ada bismillah depannya. Yang lain pada mazhab kita wajib. Kalau tak baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca terus qul huwallahu ahad, kita menghilangkan satu ayat Quran. Wajib kecuali surah At-Taubah. Dia dua saya tahulah. Saya tahulah. Bila kita baca surah, kalau kita baca permulaan surah, kena wajib baca bismillah. Permulaan. Tapi kalau kita ambil pertengahan surah, tak payah baca bismillah. Makruh. Nak baca pun a'udzubillah. Kalau kita baca yang Al-Quran, kita ada dengar. Mula lima bersama wajib tak payah bismillah. Tapi kalau kita mula dengan alif lam mim, kena baca bismillah. Wajib baca bismillah. Wajib baca. Kalau dia punya wajib tu sampai kalau kita tinggal, dia seumpama kita menghilangkan satu ayat. Sebab tu bismillah Al-Fatihah ada 7 ayat. Tapi pada mazhab lain, bismillah bukan. Tiba-tiba kan tengok Mekah punya. Alhamdulillahirabbil. Ui, sedap ni. Tapi tak ada bismillah. Tu mazhab dia lah. Yang pakai. Kita tak pakai mazhab dia. Kita pakai mazhab Syafi'i. Bismillah. Jadi kata bismillah tu kena baca ke tak? Wajib baca. Okey. Samalah. Masih samalah. Betul lah tu. Jadi bismillah kita Tapi ni dah kita baca bismillah. Surah tu pada dalam solat. Tapi kalau kita baca yang sunat tadi, kita menghilangkan satu ayat ataupun kita hilangkan 3 ayat, kita ambil ujung sana dengan erti kata kita tak nak baca tu sebab ini bukan wajib. Kat situ kita dah menghilangkan ayat. Kat situ dia punya bahaya pergi pada kufur. Menghilangkan satu huruf, membuang satu huruf pun dia dah satu masalah besar. Tak baca berdosa lah bila wajib. Wajib ni adalah dia bukan masalah sunat. Ayat Quran ni, ayat dia yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Kita buanglah, tak maulah. Apa pasal buang? Lepas tu kita pun bawa dalam sembahyang. Tu masalah dia. Bukan sebab sunat kita boleh bantai, kita terbalik-terbalikkan Allahu Ahad ke depan ke atas. Tak boleh. Ataupun kita menghilangkan tengah-tengah perkataan ke, satu huruf ke, 2 huruf ke, ataupun satu ayat ke. Kat situ yang haram. Walaupun dia sunat baca. Tahiyat bukan ayat Quran. Tahiyat tu tahiyat lah. Tahiyat tak dituntut. Yang ni begitu tak dituntut. Maksud tak dituntut. Nabi tak buat. Nabi tak suruh. Sahabat baca depan Nabi macam mana baca tahiyat. Okey, Nabi suruh baca. Tak, Nabi cakap, asal tak baca bismillah? Tak ada. Jadi perkara tu ulama letak pada syarat tidak dituntut. Tidak disuruh. Okey, dituntut ni nanti kita jumpa sepanjang kita ngaji ni dituntut. Kan? Dituntut mengaji fardu ain. Dituntut ni, tahu tak? Tuntut hutang macam mana? Kalau orang hutang kita 20,000. Macam kita punya tuntutan. Dituntut lah. Lagi besar kita rasa kalau orang hutang 1 juta, cara tuntut dia lain pula lagi kan? Harus bayar. Harus bayar. Harus bahasa Indonesia wajib. Salah. Confused. Mungkin bahasa. Harus wajib sama. Sama. Bahasa Indonesia. Pada dalaman sama. Pada luar lain. Harus. Ini masalah bahasa. Okey, kalau masuk cerita syarat kena kata wajib, tak boleh sebut harus. Harus bayar, tak boleh. Wajib bayar. Maknanya kalau katalah nak baca qul huwallahu tu, sebelum baca qul huwallahu tu kena baca bismillah kan. Wajib baca bismillah. Kalau kita start terus Allahu samad lam
walam yulad ni ayat tu tak payah bismillah. Tak payah. Macam tu pula. Baca tengah-tengah. Tapi teruk sangat kan. Nak jawab pada hukum lah. Nanti dia bawa surah Al-Baqarah, kita pula tunggu lama dia baca surah Al-Baqarah. Macam cikgu cakap, lillahi ma fis sama kan. Bacalah, auzubillahi minasyaitonir. Itu sunat. Kalau tak baca pun tak apa. Okey. Habis selesai. Selesai A. Oi. Sejam lah. Tak sejam satu. Membasuh kedua